Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menyaksikan video di channel YouTube Rizal Ismail Official, dan terima kasih juga kepada anda yang dah like, komen, share dan subscribe itu channel Rizal Ismail Official. Yang belum, jangan lupa untuk berikan sokongan kepada saya, like, komen, share dan subscribe, tekan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi daripada video-video yang akan saya upload selepas ini. Dan pada hari ini kita akan teruskan perkongsian berkaitan dengan cerita mistik yang sebelum ini saya pernah ceritakan kepada anda. Sebelum tu, kita tukar dulu mood kita pada hari ini. Baiklah, kisah yang saya ingin ceritakan pada hari ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Pada hujung tahun 2018, kisahnya bermula begini. Pada ketika itu, saya bekerja di satu tempat. Waktu tersebut, kami bertugas di salah sebuah sekolah tahfiz di tempat yang hampir dengan kediaman rumah saya, Pada hari pertama, macam biasa, kami pergi ke tempat kerja. Seperti biasa, pergi melakukan tugas dengan sebaiknya dan pulang seperti biasa. Tapi berbeza dengan hari yang kedua. Pada hari kedua, saya pergi ke tempat kerja tersebut dan tiba-tiba selepas kami bersarapan dan ingin memulakan tugasan di sekolah tahfiz tersebut, tak perlulah saya mention apa tugasan dan kerja tu. Okey, setelah kami mulakan tugasan selepas saya sarapan, tiba-tiba di tempat kerja tu, badan saya tiba-tiba terasa panas daripada hujung kaki hingga ke hujung kepala. Saya rasa panas dan saya rasa badan saya macam suhu badan naik dengan tiba-tiba. Kemudian saya rasa sangat lemah dan terasa macam nak demam. Kemudian saya maklumkan pada rakan saya. Esok harinya rasanya macam saya dah tak boleh pergi kerja kan, sebab rasa macam dah lemah badan, tiba-tiba lemah. Jadi saya pesan pada kawan saya, mungkin saya tak dapat hadir, tapi saya cuba juga kalau saya okey lah maksudnya. Kemudian saya pun pulang ke rumah pandu kereta lah. Tiba-tiba di satu simpang, tanpa saya sedar, saya terlanggar belakang kereta. Sebuah kereta yang nak keluar simpang, saya straight macam tu, dia nak keluar simpang dan saya terlanggar belakang dia. Masa pelanggaran tu, saya seolah macam tak sedar. Saya tahu saya terlanggar belakang kereta orang. Seorang lelaki India, dia memandang saya dan berpaling. Kemudian dia senyum. Saya pun ucap Alhamdulillah lah kan, sebab takut juga dia marah ke apa kan. Kemudian saya jumpa dia, kami berbincang untuk settle dan buat report lah. Buat report di balai polis. Saya menunggu sangat lama sampai saya tertidur di kerusi untuk menunggu giliran, sebab kebetulan hari itu memang ramai sangat ada kes. Jadinya saya tunggu beberapa jam. Dalam 2 jam macam tu saya terlelap di saya punya kerusi tempat tunggu tu. Kemudian dah sampai tiba waktunya, saya jumpa dengan pegawai polis tu. Kemudian kami bersalam lah. Bila kami bersalam, polis tu dia terkejut dan dia kata, panasnya tak kan? Kemudian saya cakap kat dia, saya macam nak demam, ingatkan nak pergi klinik, tapi tiba-tiba accident kan. Dia kata, ya ke macam tu, lepas ni dah settle tu pergi klinik lah. Dia cakap macam tu. Dah settle, lepas tu saya pergi klinik lah. Pergi klinik dan saya check, tak ada apa, macam demam biasa je lah. Kemudian saya ada WhatsApp rakan saya. Saya ceritalah apa yang terjadi kan, tiba-tiba saya demam dan sebagainya. Kemudian dia mencadangkan pada saya supaya saya berjumpa dengan seorang ustaz ni lah. Dia boleh bekam dan sebagainya kan. Saya bercadang nak jumpa lah dengan ustaz tu pada malam tersebut. Masa tu kereta saya dah hantar bengkel, jadi saya tak ada kereta. Kemudian saya pergilah order Grab car. Sebelum saya pergi tu, saya sempat terlelap sebab macam letih sangat, badan macam lemak. Saya dah charge lah, saya punya phone tu penuh, dan Grab tu ambil saya di rumah dan kami pun menuju ke tempat yang rumah ustaz yang kawan saya bagi tahu tadi.
Okay, dalam perjalanan saya ada bercerita lah, saya demam pada orang Grab tu, kebetulan orang Cina. Jadi dia kata perlulah pergi jumpa orang untuk berubat supaya badan sihat, senang untuk kerja kan. Sampai saja di tempat ustaz tu, saya tak tahu lagi tempat ustaz tu kat mana. Tapi bila sampai je di situ, kawasan tu, tiba-tiba handphone saya mati dengan tiba-tiba. Jadi tak dapatlah nak detect kan, sebab saya guna Google Map kan. Pemandu drive Grab car tu perempuan, dia cakap cubalah buka kan, guna charge dia apa semua. Lepas saya cuba tak boleh. Memang tak boleh lah. Itulah yang saya pelik, sebab tadi saya dah charge, tiba-tiba dia mati. Jadi saya cakapkan pemandu tu bawa saya balik, nanti saya bayar double lah kan, pergi balik. Pemandu tu dia pujuk saya lagi supaya pergi juga jumpalah dengan ustaz tu kan, sebab dia faham saya macam tak sihat. Jadi kena jumpa jugalah. Dia minta juga saya try buka. Saya try sambil dia jalan tu, saya try buka. Dia sampai je di depan, tiba-tiba handphone saya hidup dengan sendiri. Dan bila saya check balik, dia punya map berdekatan saja dengan kita, sebelah kanan bangunan kami saja, kereta kami, dan sebelah ni rumah kedai. Jadi saya pun teruslah bergegas naik ke atas. Bila saya naik ke atas, kawasan tu macam agak gelap. Tangga tu di tingkat 3 rasanya. Masa saya naik tu gelap, memang gelap lah. Tangga dia sampai ke atas, dan saya sampai di tempat rumah ustaz tu. Ustaz tu tunduk. Dan hati saya lah, saya kata kenapa ustaz tunduk kan, pelik juga. Kemudian saya masuk, saya cakap lah saya nak bekam. Semasa saya bekam tu, ustaz tu dia macam ada baca lah. Saya pun tak pastilah dia baca apa kan. Baca. Masa dia bekam saya punya bahu tu, okey, dia tarik bekas tu. Kemudian dia tunjuk pada saya dalam bekas tu. Apa yang membuatkan saya terkejut, di dalam bekas tu ada rambut, darah, dan ada rambut. Kemudian di bahagian belakang, di tulang belakang, diangkat, dan darah tu sangat beku. Jadi bila dah siap-siap semua, dah settle, saya pun duduk dan saya pun berborak-borak lah dengan ustaz tu kan. Dia pun tanya pada saya, datang dengan siapa? Saya kata seorang lah, saya mana ada bawa teman kan. Kemudian dia cakap, masa saya masuk pintu rumah dia tu, dia nampak ada lembaga yang mengikuti saya di belakang, dan lembaga tu menyerupai muka saya, dan muka saya masa tu muka lembaga tersebut lah. Dan ustaz tu, sebab tu lah ustaz tu tunduk, dia kata kan. Lepas tu baru saya terfikir, patutlah ustaz tu tunduk. Kemudian dia kata bila masa dia bekam saya tu, saya dengar dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Rupa-rupanya dia cakap benda tu menjerit-jerit, meminta tolong supaya jangan bantu saya. Saya macam terkejut lah kan, kenapa pula? Kemudian saya tanya, apa benda tu ustaz kan? Dia kata rupa-rupanya rambut tu sebenarnya tanda awak disihir. Dia cakap macam tu. Saya sangat terkejut lah, sihir? Lepas tu saya macam tak tahu nak cakap apa. Kemudian dia cakap benda-benda yang menyihir saya itu. Okey, antaranya yang dia cakap yang ada di bahagian badan saya lah. Itu yang ustaz tu cakap dan pengalaman saya. Dia kata ada di kepala, ada di bahu, ada di leher, ada di pinggang, ada di kaki, dan ada di muka. Semua lembaga-lembaga tu saya tak nak sebutkan di sini, saya hanya tulis saja di bawah, dah baca je sendiri. Kemudian saya sangat terkejut dan saya balik. Sebelum saya balik tu, ustaz tu ada pesan lah supaya saya baca amalkan beberapa ayat suci Al-Quran yang dia bagi. Kemudian dia cakap dia akan cuba ikhtiarkan untuk soal hajat, ubati saya daripada benda-benda tu. Tapi sebelum saya balik tu, saya ada tanya ustaz tu, kalau betul saya kena sihir, kenapa saya tak rasa? Dia cakap sebenarnya benda tu dah ada lama, dah 8 tahun, dari tahun 2018, maknanya 2010 lah kan benda tu. Sebab dia kata dah 8 tahun. Yang hantar tu orang dekat. Saya tanya dia apa niat dia. Yang pertama, nak susahkan jodoh. Kemudian nak sempitkan rezeki. Yang ketiga, dia nak supaya orang tengok muka saya, orang benci. Kalau orang suka sangat. Kalau orang benci sangat. Okay, itu antara niat dia lah.
yang ustaz bagi tahu saya. Kemudian saya macam terkejut dan saya balik. Malam tu memang saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur sebab ada sesuatu yang datang dekat saya.